Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang Ilhan, Naim, Emil, Hazman dan juga Tajmizan. Hari ini kita nak habiskan sikit lagi pasal genetic engineering. Lepas tu, kalau kamu perasan dalam Telegram ada nota kedua kat situ. Nota tu pasal sexual reproduction in flowering plants ya. Okey, kita start dulu dengan biotech. Pada second part of genetic engineering atau teknologi kejuruteraan ni, dia banyak discuss mengenai aplikasi dalam biotech lah. So basically bila kita sebut biotech, it is essentially ialah uh, cara atau kaedah untuk manipulate organism, sama ada manipulate dia punya DNA ke atau manipulate various processes atau fisiologi yang berlaku dalam sesuatu organism untuk menghasilkan sesuatu produk biologi lah, untuk menghasilkan apa-apa biological product. So biotech dia ada banyak cabang-cabang dia tak semestinya benda-benda yang berkaitan dengan food saja, yang famous food lah, biotech untuk buat a new atau better variant pula. Yalah, better variant of certain types of crop, misalnya nak buat biotech untuk buat spesies baka padi yang lebih baik ke atau sawit yang lebih baik ke dan sebagainya. Tetapi ia juga melibatkan macam kalau kita cakap pasal coding, coding juga ada dalam bidang biotech lah. Dan kalau kamu berminat untuk buat coding and wanted to involve also and wanted to apply your biological knowledge, bioinformatics is the way lah. Okay, kemudian macam-macam lah, ada macam-macam kat sini. Kalau kalau biotech ni juga adalah antara bidang yang mula-mula akan jumpa um, okay, ini adalah bahan yang ada potential untuk jadi medicine, and then orang biomedik pula akan teruskan research tu untuk development of medicine. Lepas tu barulah masuk ke dalam pharmacology, macam mana nak apply dosage, testing dan sebagainya lah. So salah satu application of biotechnology ialah DNA profiling. So kalau kamu berminat, nanti saya akan share satu poster. Dia ada satu pertandingan peringkat national level menulis science fiction dalam 8 to 10 pages. Menulis science fiction dalam bahasa Melayu bawah tema science forensik. Nanti saya hantar poster dia in case kalau kamu berminat lah. Itu adalah national level punya submission. Okay, so kita banyak jumpa DNA profiling dalam bidang untuk mengenapasti penjenayah atau kalau ada parental dispute, kalau ada nak kesan penyakit genetik for example, sebab sebelum ni kita ada discuss one of the application of recombinant DNA ialah nak buat gene therapy. So macam mana kita nak tahu baby tu ada penyakit genetik? Kita boleh buat DNA profiling, and then it is also used to find out whether there is a suitability, ada keserasian tak antara organ donor dan organ receiver. So ini adalah step-step dia, okay, untuk membuat DNA profiling. Basically DNA tu dapat daripada sampel darah lah atau biological fluid. Tak semestinya confirm dia bukan ambil daripada sel darah merah lah, sebab sel darah merah tak ada nukleus, so hence tak ada DNA dalam tu. Tapi dalam sampel darah, bila kita belajar pasal blood medium dulu, darah bukan saja cellular component the red blood cell, dia ada white blood cell, dan ada juga hormon, enzim dan sebagainya kan. So biological fluid have the cellular components that enable forensic technician untuk identify dekat mana dia punya DNA to be extracted, and then menggunakan restricting enzyme, lebih kurang sama macam kita discuss pasal recombinant DNA hari tu. Basically kalau nak potong certain parts of DNA, kita pakai restriction enzyme atau enzim pembatasan.
kemudian the fragment DNA tu undergo electrophoresis, dan bila dah buat electrophoresis kita akan nampak menggunakan X-ray untuk menghasilkan DNA fingerprint ada different bands. So daripada different bands tu kita akan buat comparison. Misalnya macam apa, kalau kita tengok contoh ya, kita tengok dekat contoh soalan ni. Okay, so yang kita akan dapat dari katalah dalam aplikasi mengenal pasti jenayah, penjenayah. So dari crime scene atau dari lokasi jenayah, bukti dia adalah yang baris atas sekali. Itu DNA band. So kalau kita nak identify apa, nak identify penjenayah ke atau parental dispute ke, kita perlu buat comparison between the bands lah. For example, dalam following picture ni, which suspect has left their DNA at the crime scene? Suspect A ke atau suspect B, for example. Mana satu? Okay, macam mana kita nak identify? Kita bandingkan DNA band untuk suspect A, DNA band pada suspect B, kita compare dengan crime scene. Kita boleh dapat tak jawapan dia apa? Okay, saya nampak ada dua diverse answer here. Okay, ada yang pilih suspect A, Allah Akbar. Ada yang pilih suspect B. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kamu tengok mula-mula kamu tengok band yang pertama tu, okay, jalur yang pertama daripada crime scene, daripada lokasi jenayah, shape dia macam tu. Okay, bila kita compare dengan victim, okay, kita tahulah, confirm lah DNA daripada crime scene tu bukannya victim punya sebab band dekat victim lain. Tapi bila kita compare dengan suspect A, oh, the position of the bands, the number of the bands are exactly the same. So jawapan dia suspect A lah. Okay. Jom kita tengok pula kalau parental dispute. Okay. So pada parental dispute ni pula, cuba kamu bandingkan siapakah bapa? Ayah A ke ayah B? Okay, so okay, ramai dah submit. Okay, sama juga ada diverse jawapannya. Ada yang pilih A, ada yang pilih B. So kita assumption kita ialah DNA baby adalah gabungan DNA ibu dan ayah dia. So kalau kita tengok pada baby, band yang tak ada pada ibu ada pada bapa. For example ya, band baris pertama, oh dekat mak ada. Okay, band baris ketiga dekat baby, oh dekat mak ada juga. Band baris keempat baby, okay dekat mak tak ada, tapi dekat father A ada. Okay, that is satu similarity. Band yang kelima pada baby ada pada mak. Band yang keenam pada baby ada pada mak. Band yang ke-8 tak ada pada mak tapi ada pada father A, tak ada dekat father B. So band yang ke-10 ada pada baby, ada pada mak. Band yang ke-11 ada pada baby, ada pada mak.
So, memandangkan band yang keempat dan ke-8 adalah sama dengan father A, so jawapan dia father A lah. Dia tak ada yang sama langsung dengan father B. So untuk baby ni, band yang keempat, DNA band keempat dan ke-8 dia dapat dari father A. Yang baris-baris lain tu band 1, 3, 5, 6, 10, 11. Baby tu dapat daripada mak dia. So jawapan dia ialah A. Sebab band yang keempat dan band yang ke-8 tidak uh, tidak dijumpai pada ibu tetapi dijumpai pada father A. Okay. Untuk yang mereka yang masih memilih B ni ada apa-apa nak tanya ke? Apa Kod lah nak tak apa perlu explanation lanjut untuk memahami thought process dia macam mana? Alright, tak ada Alright, good. So, basically dia punya take home point dia kat sini ialah DNA profiling tu matlamat dia ialah untuk menghasilkan daripada sampel DNA. Sampel tu boleh jadi daripada biological fluid darah, air mani atau kulit. So that DNA is extracted melalui beberapa series of step untuk menghasilkan band atau baris-baris. Dan baris-baris itu biasanya digunakan sebagai panduan untuk buat comparison. Contoh dekat sampel soalan crime scene ni atau sampel soalan paternity test ni. Dalam kes untuk macam saya sebut tadi, okey, contohnya dalam yang saya nyatakan tadi, untuk mengesan penyakit genetik kan. So band profile untuk fetus tadi compare dengan normal humans atau normal one of the compared to the normal parents. Ataupun kalau parents tu dia memang ada genetik penyakit tertentu, dia nak check sama ada fetus tu ada mewarisi gen penyakit tersebut atau DNA penyakit tersebut, pun boleh buat comparison between the fetus and also the parents. Alright, jom kita tengok gene therapy ni pula ya. Gene therapy ni sebenarnya walaupun dari dulu lagi dibincangkan, tetapi in most part it is still experimental. Okay. Dia in most part dia still experimental, tapi um, the possibility to be used tu adalah sangat tinggi lah. So rajah yang berada dekat dalam slide ni adalah rajah yang menunjukkan basic understanding, basic steps dalam menjalankan proses gene therapy atau terapi gen. Based on your understanding, can you explain one advantage of gene therapy? Can you explain one advantage of gene therapy? Ya, sekejap ya. Okay, good. Dia boleh merawat dan mencegah penyakit genetik sebab apa? Apa yang dia boleh betulkan kat situ berdasarkan step kat sini kan? Okay. Okay. I agree with you. Boleh juga nyatakan contoh penyakit dia apa? Hmm. Kenapa kita kata boleh cure? Sebab daripada gambar apa dia?
Oh good. Okay, I agree with Ilhan. Kerana terapi sisipkan gen normal menggantikan gen yang abnormal. Very good. So kelebihan dia merawat penyakit atau mencegah suatu penyakit genetik seperti cystic fibrosis, muscular dystrophy dan sebagainya. Okay, nombor dua, saya ambil daripada idea Ilhan iaitu daripada langkah yang kita tengok kat situ, gen yang abnormal digantikan dengan gen yang normal atau gen normal disisipkan ke dalam gen pesakit bagi menggantikan gen yang abnormal atau gen yang membawa penyakit. Okay, that is a good explanation ya. Okay, that is one of the advantage. Lepas tu, satu lagi kita boleh kata because of this also disebabkan kaedah dia sisipkan gen normal ke dalam menggantikan gen yang abnormal, kita juga boleh kata dia punya kelebihan ialah the effects are long lasting kan, atau kesan gen terapi gen ni adalah jangka panjang kan, sebab dia menukarkan peringkat gen. Jadi tak perlu apa, kesan dia adalah jangka panjang. Lepas tu kita juga boleh kata sebab kesan dia jangka panjang, dia boleh meningkatkan kualiti kehidupan. Okey, meningkatkan kualiti kehidupan pun boleh. Sebab ini adalah boleh juga dikembangkan jadi soalan kebat kan. So any um, ideas related to the livelihood orang-orang yang ada risiko dapat penyakit genetik tapi sembuh disebabkan oleh terapi gen boleh juga dibincangkan di sini. Alright. Increase the survivability. Yes, I agree. Okay, most of you got two already. Okay, thank you so much. Okay, let's take a look at untuk bab genetik ni kan, selain daripada sebelum ni kita ada cerita pasal mekanisme untuk buat DNA recombinant tu kan untuk penghasilan insulin. Okay, itu contoh soalan yang pertama. Contoh soalan kedua ialah dari segi kebatnya mungkin dia minta kita bandingkan atau nilai atau evaluate the effects, the good and bad effects of GMO atau GMF. And then dalam kes DNA profiling tu lebih kepada aplikasi, kita identify siapa ibu, siapa bapa dan kita explain kenapa. Dan yang baru kita buat tadi ialah kita cuba explain kelebihan gene therapy. I think this is one of this particular question is also another example of questions that that can be asked for this particular subtopic, dan the keyword discuss tu adalah menunjukkan itu adalah high level jugalah. So kenapa discuss? Sebab kita kena bagi specific example dan specific mechanism. Sebagai contoh, kalau kamu nak sebut pasal pertanian, apakah kajian atau uji kaji atau step dalam biotek yang boleh meningkatkan pertanian dari segi apa? Untuk menghasilkan crop yang bersifat apa, dan apakah impak dia kepada manusia dari segi ekonomi ke, dari segi livelihood ke, dia nak level macam tu ya untuk soalan bincangkan. Okay? Sama juga kalau kepada alam sekitar. So kalau bioteknologi, menggunakan bioteknologi, ada tak spesifik organisme yang membantu alam sekitar? Apakah mekanisme cara mikroorganisme tu bekerja yang membantu alam sekitar, dan apa impact dia kepada kita? Apakah good effects dia? Okay, sebab kita nak
kita nak argue kenapa dia essential kan. Okay. Okay, so macam yang sebelum-sebelum ni kita cerita pasal um, apa tu, kita cerita pasal the use of genetically engineered organism untuk pertanian, macam mana dia increase hasil tuaian dan sebagainya, boleh juga cerita kat sini ya. Okay, so thank you so much for your submission. Saya tengok saya cuba summarisekan idea-idea yang ada dekat sini ya. Oh, ini memang Mizan memang detail lah explanation Mizan ni. Okey, saya lupa nak sebut markah dia 6, tak semestinya markah 6 tu um, nak kata apa ya, balance 3 untuk pertanian, 3 untuk environment, tak semestinya lah. Mungkin kamu banyak ingat pasal pertanian, so apa point untuk pertanian tu kamu letak sampai 4 points, and then 2 points for environment. Boleh, tak ada masalah. Just make sure that you are explaining for both untuk kedua-dua bidang lah. Jangan tinggalkan salah satu ya. Kalau tak mungkin kamu boleh dapat maksimum 5 markah je lah. Walaupun kamu tulis banyak poin pasal pertanian, tapi dia bagi maksimum 5 sebab cerita pasal environment tak ada. So, for example, okay, yang saya baca dekat sini sebagai contoh, Tajmizan share pasal kultur tissue culture
untuk menghasilkan klon pokok. Ya, kan kita ada discuss sebelum ni, um, daripada teknologi recombinant DNA, kita menghasilkan GMO atau kita menghasilkan produk GMF daripada GMO tu kan. So pokok yang kita dah buat genetic engineering tu, macam mana kita nak propagate, macam mana kita nak perbanyakkan. So kaedah yang kita gunakan ialah kultur tisu. So kaedah kultur tisu ni adalah teknik yang cepat untuk menghasilkan pokok yang mempunyai baka dan kualiti yang samalah. Jadi sebagaimana yang Tajmizan nyatakan kat situ, contoh yang paling contoh spesifik tu ialah pengeluaran padi yang dapat hasilkan hasil yang banyak dan cepat matang. So nak kata dalam bila sekali tanam kita tanam semua pokok padi yang sifat dia sama. Jadi kita boleh jaga dari segi, kita boleh maximize kita punya keuntungan, kita boleh maximize kita punya hasil tuaian dan boleh mengurangkan kos untuk menanam padi sebab sebab kita bela spesies yang sama, so keperluan dia adalah sama. Okey, kemudian kita juga untuk haiwan pun kita boleh buat cloning. Yes, cloning of livestock for example. So since we already have a good breed that that can produce a higher yield, contoh dan untuk susu, menghasilkan susu yang banyak dan sebagainya. So ada pandangan mengatakan we don't want to give it to chance, kita tak nak buat sexual reproduction sebab nanti akan jadi variety sebagaimana kita discuss dalam chapter variasi, sebab itulah cloning teknik dijalankan. Malahan sekarang ni ada industri lain yang buat pet cloning. Kalau ada, memang ada established companies yang buat pet cloning. Kalau kita ada haiwan peliharaan yang dah nak mati, kita nak, sebab difahamilah anjing dengan kucing ni lifespan dia tak lama macam kita kan. So kita boleh buat pet cloning untuk dapat clone untuk kita punya haiwan peliharaan yang dah mati tu. Alright. Alright, good. Sekejap ya, saya rasa macam tak cukup je ni, kena cerita juga pasal environment ya, Ali Zuhairi. Untuk Emil cukup 6. Alright, good job. Teruskan. Tajmizan dah cukup. 1, 2, 3. Mengurangkan pencemaran ni. Bolehlah. Dia, kejap 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Husband punya jawapan pun cukup. Okey, untuk Holish pun cukup. 1, 2. Betul cukup. Ya, Amy punya pun tadi cukup. Alright. So tak semestinya tertakluk kepada apa yang kamu baca dalam buku teks ya. Sebab bidang bioteknologi ni adalah bidang yang sentiasa berkembang. So if you katalah masa periksa nanti tak teringat lah apa benda yang sebut dalam textbook, mungkin ada perkembangan teknologi yang kamu baru terbaca atau kamu ada interested at. So by all means tulis sebab bidang bioteknologi ni luas dan dia sentiasa ada penemuan baru. So if you are presenting your answers in a logical manner dengan maklumat yang lengkap, insya-Allah boleh diterima, tak ada masalah. So jangan risau dengan soalan berbentuk bincangkan ya. Allah Akbar. Okay, soalan berbentuk bincangkan ni dia banyak minta kita gunakan pengetahuan meluas dalam bidang-bidang yang berkaitan. Alright, so kita officially dah habis chapter form 5. Jom kita move on ke chapter 6 form 5. Sekejap ya. Macam nak hujan lebat pula ni. Tutup tingkap sekejap.
Alright. Okay, so boleh move to the next one, iaitu mengenai sexual reproduction in flowering plants, ya. Let me send this to you first. Alright. Link untuk nota yang kedua tu ada dalam Telegram juga, ya. You can check it out there. Sementara saya publish takeaways ni. Alright. Okay, dalam ni baru ada Holish, Alif Zuhairi, Adam dan Emil serta Ilhan. Sekejap ya, in case kalau tak perasan nota dia kat mana, saya hantar dekat Google Meet jugalah. Bentar ya. Okay. And then I also need, okay. So, sekejap ya. Jom kita tengok sexual reproduction in flowering plants. Kalau kamu perasan dalam slide ni ada 11 presentation ni ada 11 slide. Sebenarnya chapter 6 ni sexual reproduction in plants ni is one of the shortest chapter, tapi sebab more than half of the learning objective adalah describing mechanism. So sebab itulah kita rasa macam banyaknya, padahal dia adalah antara chapter terpendek, ya. Okay, sebelum kita mula describe pasal sexual reproduction in flowering plants, jom kita kenal pasti dulu struktur pada bunga. Tulis sahaja nombor. Okay, senarai sudah ada pada sebelah kiri. Tulis saja nombor untuk identify the structure. Alright, bagus teknik tu yang yang dah label kita ni kan ya. Kita apa nama dia? Kita highlight ya. Good, teruskan. Oh, rajinnya dia tulis. Tak payah tulis tak payah eja satu-satu, tulis nombor saja. Oh, bagusnya dia. Tak apa, tak apa. Rajin. Yang seterusnya tulis nombor saja dalam bulatan tu ya. Oh, tak lama juga tu nak type satu-satu. Gigihnya baguslah. Bagus. Alright, here is a sample answer. Kejap ya. Ada sample answer kat sini. Okay. Alright ya, pada Google Meet sekarang saya tunjukkan sample answer. Alright, so nombor 1, okay, nombor 1 pedangkal ni tangkai bunga kan? Okay ya. So position of tangkai bunga tu betul. Okay, nombor 2 adalah sepal. Apa yang cover atau melindungi bunga tu?
Okey, boleh refer kepada, Google Meet kalau nak tengok jawapan betul ya. 3 petal kelopak bunga, 4 ialah stigma, dekat mana stigma, alright. And then dia punya apa, pemegang stigma tu still, alright. Okay, number 6. Okay, ovary. Okay, the whole structure is ovary. Dalam dia ada ovule. So, kita tak perlu label ovule. So, label ovary tu boleh lah. Okay, nombor 7, filament. And then on top of filament is anther. And then last kali kat situ ialah receptacle yang macam gemuk sikit tu kan. Receptacle. Dalam sukatan kita receptacle tu tak ada. Tapi saya perkenalkanlah sebab kehadiran receptacle ni adalah salah satu ciri untuk kenal bunga betina. Nanti kita akan tengok tak semua ada juga spesies pokok yang bunga uh, apa dia asingkan organ betina dengan organ jantan. So dia akan jadi bunga betina dan bunga jantan. So bunga betina biasanya dia ada receptacle, kawasan yang gemuk di atas pedangkal tu ya. Ada siapa lagi belum jawab tak? Alright, semua dah jawab. Very good. Sekejap. Let me see here. Alright, good. Okay, now let's take a look at this one ya. So ini contoh pokok yang saya nyatakan tadi, dia punya um, carpel dan stamen located at different flowers. Carpel dan stamen berada pada bunga yang berbeza, membentuk bunga jantan dan bunga betina. Bolehkah kamu, berdasarkan kamu punya observation, bolehkah kamu nyatakan satu persamaan dan 3 perbezaan antara kedua-dua bunga ini? Okay, apa yang sama? Adakah sama dari segi structure atau function? Apa yang berbeza? Dari segi strukturnya ke? Dari segi functionnya ke? Dari segi produk? Produk yang dikeluarkan oleh bunga betina, produk yang dikeluarkan oleh bunga jantan, sama ke berbeza? Okay, good job. Ada yang dah identify dia punya apa similarities in terms of function. For example, kedua-duanya menghasilkan gamet. Okay, good. Both have the same function is to produce gamet. Okay, saya setuju juga dengan statement both have petals. Itu persamaan structure. Boleh juga, tak ada masalah. Boleh, boleh. Okey, bandingkan pula jenis gamet yang dihasilkan, bandingkan pula dari segi struktur yang dia ada. Bagus, teruskan. Alright, okay, good. Okay, dari segi struktur kita boleh bandingkan um, bunga jantan ada stamen, bunga betina ada carpel. Lepas tu kita pecahkan lagi.
Bunga jantan ada apa tu? Yes, ada filament and anther. Bunga betina ada stigma, stil dan ovari. Yes. So sebenarnya macam saya nak cadangkan kepada Adam, apa statement stamen tu, stamen dengan carpel tu asingkan dengan anther, filament dan apa stigma dengan style. Stigma dengan steel. So you can, if you separate it, you can get two different points. Betul tak Adam yang tuliskan? Adam yang tulis. Okay, sebenarnya idea Adam tu bagus, cuma untuk maksimumkan markah Adam untuk atas poin yang sama, perbandingan yang pertama Adam sebut male flower ada stamen, female flower ada carpel. Male flower ada filament and anther, female flower ada stigma, steel and ovary. Pecah kan? Saya faham tu Adam punya perbezaan, cuma nak maksimumkan markah Adam dalam sudut yang sama, kita boleh pecah dua pecah dua, silakan pecah dua, maksimumkan dapatan kita. So basically bila Adam dah pecah dua, two differences tu dah dapat lah. Two differences dah ada kat situ. Okay, kita nak tiga, dah cover dah. Okay, kedua-dua menghasilkan gamit, kedua-dua ada petal, bunga jantan ada stamen, bunga betina ada carpel, bunga jantan ada filament and anther, bunga betina ada stigma, steel and ovary. Good job, good observation. And then ada juga yang telah membandingkan dari segi produk tadi. For example, saya perasan tadi, Ilhan. Ilhan kata bunga jantan hasilkan dia bunga, bunga betina menghasilkan pundi embryo. Betul tu. Okay, male flower produce pollen, female flower produce embryo sac. Final product. Final product dari segi buah. Siapa yang akan hasilkan buah? Bunga jantan ke bunga betina? That can be your final difference. Kalau nak tambah lah. Okay. Okay, so similarities, persamaan dia, kedua-dua menghasilkan gamit, kedua-dua ada petal, kedua-dua ada sepal, kan? Kedua-dua ada pedangka, kan? Tapi kalau kamu perasan dekat gambar ni, female flower dia punya receptacle lebih pronounced lah, lebih gemuk. Sebab kat nanti dia nak form, dia nak hasilkan buah. Okay. So similarities are both dari segi function both produce gametes and both have petals, sepals. And then kita bandingkan dari segi structure pula, male flower ada stamen, female flower ada carpel, male flower ada filament and anther, female flower ada stigma, steel and ovary. And male flower only produce pollen but female flower produce embryo sac. Male flower dia tak jadi buah. Female flower yang ada buah, macam tu ya. Sama juga kalau dalam kalangan masyarakat kita, contoh yang terdekat ialah pokok betik lah. Kamu tengok pokok betik tu kenapa tak pernah berbuah? Rupa-rupanya bunga dia adalah bunga jantan. So you have to plant another papaya fruit so that kena tengok pula lah dia dapat hasilkan bunga jantan ke bunga betina. Barulah boleh dapat buah. Because the female fruit, bila dah fertilize female fruit pula, female flower yang hasilkan fruit. Okay, I give you another minute. Nanti kita move to the next one ya.
So, sambil-sambil kamu lengkapkan ni, for the next part, kita nak tengok pula formation of pollen yang berlaku dalam anther. Okay. Dalam formation of pollen, it started off with pollen mother cell atau microspore mother cell. Manakala for the formation of embryo sac ni, dia start dengan embryo sac mother cell atau megaspore mother cell. Alright, thank you. Thank you for your update. Thank you so much. Okay, sekarang ni kita tengok saya deduce soalan-soalan mengenai pembentukan debunga, pembentukan pundi embrio, double fertilization, pembentukan biji benih, pembentukan buah, markah dia punya range boleh jadi 6 to 8 marks. Sebab dia punya point boleh push sampai 10 point tak silap saya. Boleh jadi minimum 8, maksimum boleh sampai 10 point lah untuk beberapa proses-proses yang berlaku dalam chapter 6 ni. So, banyak nak kata apa ya, dalam chapter ni dia ada banyak soalan huraikan atau describe. Sebagai contoh soalan macam ni lah. Okay ya. So huraikan pembentukan debunga di dalam anther. Dekat situ saya labelkan antara tempat-tempat yang kalau kita beri nama kepada proses atau nama kepada structure dapat memberikan markah. For example, untuk nombor 1 tu, saya apa yang diagram tu cuba highlightkan, di dalam anther ada sel yang warna brown tu. So, apakah nama sel warna brown tu? Dalam anther ada sel apa? That can be a good start for your answer. And then barulah lepas langkah 1, sel warna brown tu mengalami proses label nombor 2. Apa nama proses tu? Membentuk struktur yang saya label sebagai nombor 3. Kemudian nombor 4 tu apa dia? Nombor 5 tu proses apa? Dan nombor 6 tu adalah final product. Alright, good. Good start ya. Okay. Di dalam anther ada empat pundi bunga, betul-betul empat. Sorry, saya terbaca pundi embrio pula, terpanik sebentar. Okay. Di dalam pundi debunga tu ada sel induk microspora. Very good, that is a good start. So, sel induk microspora ni antara benda yang kita juga boleh bagi karakteristik for sel induk microspora lah, iaitu dia punya number of chromosomes adalah diploid. Selain daripada kita kata sel induk microspora ni berasal dari pundi debunga, kita juga boleh kata sel induk microspora ni mempunyai bilangan kromosom yang diploid. Nak habaq Mai kata belum buat meiosis lah. Memang kalau kita cerita pasal meiosis, antara poin yang kita boleh cerita sel tu diploid ke haploid. Okay. Alright, very good. Okay, kemudian sel induk microspora tu, that particular cell tu, sel mengalami proses apa pula yang ditunjukkan oleh arrow? Yes, bermeiosis. Menghasilkan 4 sel microspora. Alright. Dan apakah ciri microspora tersebut?
Tadi kita kata sel induk diploid. Oh yes. Sekarang sel microspora tu haploid. Okay, kita recap dari awal ya. Essentially di dalam enter ada pundi debunga. Dalam pundi debunga ada sel induk microspora. Okay, setiap satu sel induk microspora ni mempunyai bilangan kromosom yang diploid. Lepas tu apa yang berlaku? Sel induk microspora dia buat meiosis membentuk 4 sel microspora yang haploid. Very good. Okay, bila dia dah membentuk 4 sel microspora tu, dia jadi tetrad. 4. Tetra is 4 kan? Betul? Lepas tu apa jadi? Each cell in the tetrad membentuk pollen grain. Yes, very good. Okay, membentuk pollen grain atau membentuk microspore pun boleh ya. Bila dah membentuk microspore tu, nukleus tu mengalami proses apa pula? Sebagaimana yang saya labelkan pada langkah nombor 5. Langkah nombor 5 tu. Alright. Betul tu. Selepas membentuk pollen grain, nukleus dalam pollen grain tu buat mitosis. Dan kita tahu produk mitosis menghasilkan 2 nukleus. Kenapa kita tak sebut 2 sel ya? Sebab dalam konteks formation of pollen grain ni, dia buat meiosis saja. Dia tak buat cytokinesis. Sebab itulah kita nampak masa lepas mitosis tu kita sebut menghasilkan 2 nukleus kan. Kita tak kata menghasilkan 2 sel, kita kata menghasilkan 2 nukleus, iaitu generative nucleus and tube nucleus. Okay ya. Okay, saya ulang balik. Saya ulang balik formation of pollen grain ni. Okay ya, kenapa 6 steps? Okay, it can be up to 8 steps ya. Tak ada masalah. So nombor satu yang berlaku dekat situ ialah dalam enter ada pollen sac. Inside the pollen sac that numerous pollen there are numerous pollen mother cell atau there are numerous microspore mother cell. So each microspore mother cell atau each pollen mother cell have diploid number of chromosome. Okay, each microspore mother cell have diploid number of chromosome. Lepas tu barulah kita habaq proses dia untuk step number 2. Step number 2. Step number 2. So the pollen mother cell undergoes meiosis. Itu yang ditunjukkan pada step number 2 dan kita tahu produk meiosis adalah 4 daughter cell kan. Sebab itulah it will step number 3 kat situ, after meiosis 4 microspore cells are formed. This particular structure is called tetrad. Each cell only has haploid number of chromosome. Bilangan kromosom dia dah jadi separuh. Sebab pada langkah 3 tu, setiap sel warna hitam tu sudah jadi haploid number of chromosome. Sebab
mereka ni adalah produk kepada meiosis. Kemudian since dalam semasa penghasilan ni berlaku, semua share the same space, empat-empat nukleus tu berkongsi ruang yang sama. So struktur ini dipanggil sebagai tetrad. Setiap satu individual cells tu akan berkembang atau will develop to become microspores, step number 4. Dan bila dah jadi microspore, each nucleus inside the microspore will conduct mitosis. Arrow nombor 5 tu untuk menunjukkan proses mitosis berlaku, menghasilkan dua nukleus. Nombor 1, nukleus tube, generative nucleus on the left side, and on the right side is nucleus tube atau tip nucleus. So, alright, sekejap ya. Okay. Okay, Ilhan, submission Ilhan cukup 6, Tajmizan pun cukup 6. Hazman punya pun cukup 6. Sekejap ya. 1, 2, 3, 4. ESN. Okay, Adam punya pun cukup 6. Holishnya, kejap ya. Okay, cukup. Holish punya pun cukup kejap. Tapi, kejap. 1, 2. Oh, tak sampai ke pollen lagi ya Holish punya jawapan. Okay. The nucleus undergo mitosis. Bukan kromosom ya. Nucleus undergo mitosis. Betulkan sikit. Oh, kejap je hujan dia. Alright. Okay. The nucleus undergo mitosis to form generative nucleus and tube nucleus. Okay. Next kita nak tengok pula formation of embryosac. Dia punya tertib lebih kurang sama ya. Kita bagi tahu dalam struktur apa, dalam tu ada embryosac mother cell. Embryosac mother cell ni mengalami proses apa dan menghasilkan apa, kan? Okay. Okay, cukup Holish. What you have mentioned here dah dapat cukup dah 6 markah. Good job. Okay, yang seterusnya tu bila kamu nak cerita pasal bila dinding kantung debunga tebal dan kalis air akan pecah bila debunga matang tu kan. Itu kita cerita dengan lebih lanjut bila kita bincang pasal double fertilization nanti. Okey, jom kita tengok untuk bahagian ni pula. Okey ya. Okey, special sikit untuk megaspore, formation of embryo sac atau formation of megaspora sebab kita tak nak ada 4 sel yang survive selepas meiosis. Kita hanya nak fokuskan kepada satu saja sel yang akan proceed untuk jadi embryo sac. Apa maksud saya? Cuba kamu tengok di dalam ovule, di dalam ovule ada megaspore mother cell atau di dalam ovule ada sel induk megaspora atau sel induk undi embrio. Kemudian setiap satu sel induk megaspora ni dia buat proses mitosis menghasilkan 4 sel yang haploid. Kisahnya sekarang 3 akan degenerate, 3 akan dimusnahkan, 1 saja yang akan meneruskan proses penghasilan pundi embrio. Boleh kamu teruskan apa yang jadi lepas tu? Lepas 1 saja survive, yang lagi 3 degenerate, lagi 3 dimusnahkan. Apa yang terjadi kepada sel tu?
adakah sel tu makin mengecut ke atau sel tu akan degenerate untuk jadi degenerate apa nak kata tadi, sel yang degenerate tu ada fungsi-fungsi lain ke dan sebagainya lah. Boleh explain ya? Bila satu survive tu, yang satu yang survive tu dia mengalami apa? Dia jadi apa kat situ? Proses apa kat situ? Kemudian baru dia boleh buat mitosis kan? Alright. Betul tu. Okey. Tadi sel induk megaspora meiosis, 4 sel megaspora yang haplot terhasil, 3 akan merosot, 1 saja yang berkembang. Bila saiz dia dah mencapai sel maksimum, baru dia buat mitosis. Mitosis berapa kali? Yes, saya setuju dengan Ilhan. Mitosis 3 kali ya. Okey, good. So, bila dia buat mitosis 3 kali, menghasilkan satu sel yang ada 8 nukleus. Dia tak kata menghasilkan 8 sel, 8 nukleus. Sama macam tadi, dia buat mitosis tapi dia tak buat cytokinesis. Alright. Mana tadi? Okey ya. Betul tu. Saya setuju. Okey, bila dah menghasilkan 8 nukleus, apa position ke 8 nukleus tu? Okey. 3 akan pergi ke satu hujung untuk membentuk antipodal cell. 3 akan membentuk goes to the other end of the cell untuk produce 2 sinergid dan 1 sel telur. Okay, untuk Ilhan, good, full mark dah kat situ. Okay ya. So, disebabkan ada nukleus yang banyak ni lah, it makes it possible to have double fertilization lah. Nanti kita akan tengok kenapa double fertilization ya. So, what is the essence of formation of embryo sac? Embryo sac, meiosis menghasilkan 4 sel tapi 3 degenerate,
satu yang survive tu, satu megaspore yang survive akan grow. Bila dia grow mencapai maximum size, baru dia buat mitosis 3 times to produce 8 nucleus. 3 of the nucleus goes to the end of embryo sac membentuk 3 sel antipoda, 3 antipodal cell. Another 3 move towards the other end to form 2 synergic cells and 1 egg cell. And then the remaining 2 nucleus will maintain at the center of embryo sac to form polar nuclei. Alright, good job everyone. Sekejap ya. Cukup. Sekejap. Adam punya ni boleh sampai tak 8? Sekejap ya. 1, 2, 3, 4. Mitosis 5. Result dia 1 cell. Mitosis. Okay, statement ada yang last kali tu bahaya sikit ya. Resulting in 1 cell. Bukan bahaya, tak lengkap. Kena tambah berapa? 8 haploid nuclei. Okay, lepas dia mitosis 3 kali, resulting in 1 cell with 8 haploid nuclei. Tambah sikit Adam. Okay, with 8 haploid nuclei. Okay, sampai situ pun saya rasa boleh kot. Boleh dah dapat 6. Alright, cuma saya nak nyatakan kat sini, it can be up to soalan yang sama boleh up to 10 markah ya, sebab dia punya point memang banyak. Dia punya point memang banyak, tapi as I mentioned before, from the sample questions yang kami cikgu-cikgu dapat daripada taklimat kan, memang saya tengok maximum marks adalah 8 . Alright, so kita dah tengok formation of embryo sac, kita dah tengok formation of pollen. Jom kita mulalah depa dah nak start fertilization ni lah. Alright, so fertilization berlaku is made possible due to the fact that pollination occurs where pollen daripada anther dipindahkan kepada stigma. Jadi jadi bila pollen dah dipindahkan kepada stigma, berlakulah proses berikut. Untuk proses ni kamu tak payah jawab pun tak apa, saya boleh ceritakan ya. Kita skip untuk saya explain kat sini. Apa yang berlaku dekat sini? Apabila pollen dibawa ejen pendembungaan sampai kepada stigma, on the surface of the stigma will secrete sugar solution atau sucrose solution. So tadi kita sebut pollen ni dia dalam keadaan dry kan. So dia akan bercambah bila terdedah kepada moisture. So moisture tu di antara sumber moisture tu daripada sucrose solution secreted by stigma lah. Sebab itulah bila sampai dekat stigma, pollen grain akan bercambah dan membebaskan 2 nucleus tadi, iaitu generative nucleus and tube nucleus. So untuk generative nucleus dengan tube nucleus ni, siapa yang akan buat kerja dulu? Tube nucleus akan buat kerja dululah. So tube nucleus, kita tengok gambar yang kedua, kita nampak kat situ tube nucleus turun ke bawah sepanjang steel ni. Dia turun ke bawah sepanjang steel sebab tube nucleus dia ada enzim yang boleh digest steel tissue. Kemudian steel pada masa yang sama, generative nucleus yang follow belakang akan mula buat mitosis menghasilkan 2 male nuclei atau 2 gamet jantan. Kemudian disebabkan enzim daripada tube nucleus tu digest
still ke arah bawah sebab tarikan graviti dia turun bawah. So dua sperm nuclei atau dua male gamete yang dihasilkan tadi ikut turun ke bawah melalui tiub debunga tadilah. So once the tiub debunga sampai ke ovari, tiub debunga tu akan tembus ke ovari pada struktur nama dia micropyle. So sampai dekat micropyle, cuba tengok gambar yang terakhir, micropyle tu kat mana? Sampai dekat micropyle, dah ada lubang bukaan dekat situ dan male nuclei atau nukleus jantan masuk ke dalam embryo sac untuk memulakan proses double fertilization. So untuk cerita daripada debunga bercambah sampailah masuk ke dalam micropyle untuk membolehkan gamete jantan ni masuk, semua step tu ada dalam 10 step. Okay, ada dalam 10 step. So maximum marks untuk bahagian ini saja, tak buat double fertilization lagi. Untuk proses ni saja full points dia ada 10 points. Tapi most likely kalau soalan ini diberikan, maximum mark dia akan bagi 8 markah lah. Macam tu ya. So, kejap ya. Sebab saya tengok ada yang tengah menulis ni. Tak tulis pun tak apa ya. Saya explain. Okay. Saya ulang lagi sekali. Apabila debunga sampai kepada stigma, gambar kiri sekali ya. Debunga sampai kepada stigma. Stigma akan merembeskan larutan gula atau sugar solution menyebabkan debunga germinate atau bercambah. Bercambah tu maksud dia apa? Debunga akan mengeluarkan generative nucleus dengan tube nucleus. Lepas tu pollen tube nucleus ni akan secrete enzim supaya ada laluan sepanjang stil tu turun ke bawah. So as the tube nucleus move downwards, generative nucleus pun ikut di belakang. Tapi semasa generative nucleus follow masuk ke dalam pollen tube, the generative nucleus buat mitosis untuk menghasilkan dua male nuclei atau dua male gamete. Okay, so male gamete ni turun ke bawah sepanjang pollen tube tu until the pollen tube reaches the micropyle of the ovule. Bila dah sampai pada micropyle, tube nucleus will produce an opening and enable the male nuclei atau male gamete masuk ke dalam embryo sac. Apa jadi pada tube nucleus? Tube nucleus disintegrate. Okay. So, sekarang ni cerita mengenai formation of pollen tube ni dan formation of male gametes ni boleh jadi up to 8 to 10 points. Okay. Jom kita tengok sekarang ni once male nuclei atau male gamete sudah masuk dalam embryo sac, apa jadi kat situ? Proses persenyawaan ganda dua atau double fertilization. So similar to what we have discussed before, we can start off with double fertilization ni berlaku dekat mana. Kemudian barulah kita cerita pasal male nuclei tu masuk, lepas tu dia buat apa dan sebagainya. Jom kita cuba jawab soalan ni. Yes, double fertilization occurs in embryo sac. That is a good start. Okay. Boleh, boleh. Lepas tu. Oh, lepas tu. Oh, tube tu tembus. Tembus apa? Micropyle. Very good. Micropyle. Okay.
Oh, salah eja ya embryo tu nanti. Alright. Okey, teruskan. Lepas berlaku dekat embryo sac, tube nucleus penetrate micropipe, itu jadi apa? Okey, good. Sorry. Okey, good job. Ah, kita terus cerita, proses ni proses yang berlaku dekat embryo sac. Kita sekarang dah fokus ke embryo sac ya. So, okay, saya setuju dengan starting point Ilhan, iaitu tube dia bunga tu tembus micropyle, very good. And then nucleus tube pun dah tak ada Golgi dia merosot. Bagus. Dan disebabkan pembukaan dekat micropyle tu, gamit jantan pun masuk pun di embrio. Dan kita terus cerita, gamit jantan tu senyawa siapa. Very good. Teruskan. Okay, good job. Alright. So, ada dua, kenapa nama dia double fertilization? Sebab ada dua male nuclei kan? Okay, satu male nuclei fuse atau fertilize with egg cell to form diploid zygote. Satu lagi akan fuse with polar nuclei membentuk triploid nucleus. Okay. Sampai situ dulu. Okey. Sampai situlah menunjukkan berlaku double fertilization. Good job everyone. Okey, penggunaan istilah yang tepat, penggunaan proses yang juga tepat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Good. Alright, satu, dua, tiga, empat. Okay, cukup. Sikit lagi Holish. Boleh, sikit lagi. Nucleus endosperma. Boleh. Tripod nucleus tu memang matlamat dia. Tripod nucleus tu untuk membentuk endosperma. Yes. Okay. I give you another.
Dah nak habis dah. Produce diploid zygote. Lepas tu triploid nucleus tu ya. Okay, sikit lagi. Almost there. Okay. Almost there. Very good. Memang cukup lah. Bila tutup dengan forming triploid endosperm nucleus. Triploid nucleus membentuk endosperm kan? Okay, good, good. Good job everyone. Itulah apa? Saya perasan dah tadi. Yang Hazman cerita ni memang cerita dari awal ya. Okay, okay, I understand. Okay, ya. So, tak apa, teruskan Hazman, teruskan. Uh, so, apa yang Hazman cerita ni adalah right after pollination, formation of pollen tube dan juga formation of male nuclei. Okay, ya. Dalam konteks soalan, kalau kita tengok dalam diagram ni, okay, diagram ni dia uh, konteks yang diberikan pada diagram ni sudah berfokus kepada apa yang berlaku dekat embryo sac lah. So sebab itulah, okay, kalau kita tengok dekat sini pada apa langkah satu tu dia nak tunjuk generative nucleus tu buat mitosis menghasilkan tu male gamete. Lepas tu pada gambar yang kedua tu tube nucleus sudah sampai ke micropyle and which opens the micropyle and enable the male nuclei masuk ke dalam embryo sac. So tube nucleus tadi kerja dia dah habis, dia akan degenerate lah. Sebab tu pada gambar nombor 3, kita dah tak nampak dah tube nucleus. Pada gambar ketiga, dia nak tunjuk kat situ, satu sperm fertilize mula bergerak daripada ke gambar ketiga ke empat tu. Tiga ke empat tu kita nak tunjuk kat situ. Gambar ketiga pergi ke empat tu satu male nuclei fertilize dengan egg cell membentuk zygote. Okey, lepas tu pada gambar kelima tu satu male nuclei fertilize with the polar nuclei to form triploid nucleus yang membentuk endosperm. Okey, so dekat sini tak ada nota just macam nak tunjuk summarization saja. Sekejap Okay. So nak tunjuk summarization je kat sini. So sebagai kesimpulan dia anak-anak dekat sini ialah tadi dekat sini saya guna warna apa ya yang jelas? Warna purple kot. Okay. So dekat sini dekat sini tadi ada dua male nuclei masuk ke dalam embryo sac. Satu senyawa dengan egg cell membentuk zygote yang diploid. Nampak kat sini? Dia adalah diploid. Okey, manakala male nucleus yang kedua fertilize with polar nuclei to form triploid nucleus. Okay, so kenapa saya petakkan ovule, zygote dengan endosperm? Apa kaitan dia dengan formation of fruit? So, yang kamu sebut tadi, triploid nucleus ni dekat sini dia jadi endosperm. Okay, ini yang kamu sebut tadi. Most of you memang dah sebut tadi, dia membentuk endosperm. Okay, zygote pula dia membentuk embryo. Okay, nanti dalam buah nanti ada embryo. Okay, zygote nanti jadi embryo. Kemudian ovule ni nanti akan jadi seed lah. Okay, so lapisan yang keras pada biji benih tu itu adalah
terhasil daripada ovule. Bila kita dissect atau tengok cross section pada biji benih tu, dalam tu kita akan tengok, oh ini ada plumule, radicle, cotyledon. So itu adalah embryo. Okay, so kita nak tengok dekat sini, for the next part ni, saya simpan dulu untuk next week lah, untuk next class. Macam mana daripada embryo ni, zygote ni dia form embryo, dan macam mana daripada ovule dia form seed. So I would like to summarize what we have learned today. First, kita discuss mengenai bioteknologi dan kegunaan bioteknologi dalam various aspect of our life. Kita juga telah discuss mengenai similarity and differences between female and male structure of the flower, dan kita juga telah discuss mengenai mula-mula double fertilization ni dia akan start dengan pollination. Lepas tu pollination ni description dia dalam satu atau dua ayat saja. Kemudian kita describe pula macam mana pollen tube is formed, macam mana pembentukan tiub dia bunga terhasil, dan macam mana pembentukan gamit terhasil. Untuk cerita ini saja, point dia ada dalam 10 point. Kemudian bila gamit nuklei tu dah sampai dekat embryo sac, dia nak buat double fertilization. Untuk yang ni saja dah ada 10 ayat. Okey, 10 point ya. Dan kemudian next class nanti kita akan cerita selepas double fertilization terbentuk zygote dan juga triploid nucleus, zygote dan triploid nucleus kita dah settle. Triploid nucleus kita kata membentuk endosperm, tapi kita nak tengok pula perkembangan seterusnya. Daripada ovule tukar jadi seed, daripada zygote tukar jadi embryo. So that is all for today. For the next class, ada tak apa-apa request untuk ulang kaji topik lain? Dan sebab selepas kita habiskan sexual reproduction in flowering plants ni, mungkin saya boleh consider untuk ulang kaji topik tertentu yang kamu nak pilih. Form 4 punya pun boleh, Form 5 punya pun boleh. If you have any. Dekat what was hard tu boleh juga letak boleh juga letak kalau ada nak request chapter apa-apa . Menghafal tu memang tak boleh nak kata apalah. Alright. Saya akan tukar slide ni kepada student pace. Kalau terfikir bila tengok balik chapter form 4 form 5 ni, kalau teringat bab mana yang nak review, tulis dekat what was hard ya. So saya tukar kepada student pace. So thank you so much for your submissions and your responses. See you next class ya. So sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Igu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.